Waspada terhadap skim pelaburan palsu dan jangan mudah terpedaya. Pengetahuan dan makluman berterusan antara benteng penting dalam menangani jenayah penipuan pelaburan. Sentiasa meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kita tentang ancaman penjenayah skam ni. Pihak AC ada mengeluarkan senarai-senarai syarikat-syarikat pelaburan yang telah dilesenkan dan telah diiktiraf. Di samping itu mereka juga ada mengeluarkan dia panggil scam meter. Scam meter ni adalah satu usaha inisiatif bagaimana kita nak mengenal pasti bahawa pelaburan-pelaburan yang telah ditawarkan kepada kita itu terlibat ataupun boleh berada dalam kategori scam atau tak. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Beliau turut menasihati orang ramai agar tidak terpedaya dengan janji pulangan pelaburan berganda dalam tempoh singkat. KWSP melaksanakan penambahbaikan kepada inisiatif iLindung di bawah Pelan Pelindungan Ahli. iLindung Fasa 2 akan memfokuskan kepada pengurusan polisi dan sijil bagi pelindungan lanjutan melebihi 1 tahun. Penambahbaikan ini merupakan kemajuan penting dalam evolusi platform iLindung yang menggabungkan produk pelindungan jangka panjang untuk ahli KWSP dan keluarga terdekat. Ia menawarkan ciri mesra pengguna bagi memudahkan pengurusan polisi yang diperkemas dan pembayaran berulang yang mudah untuk pelindungan jangka panjang. Sejak Julai 2022 hingga Disember 2023, lebih 102,000 ahli telah membeli kira-kira 118,000 polisi dan produk takaful melalui platform iLindung. Di bawah inisiatif berkenaan, ahli boleh menggunakan dana dalam akaun 2 untuk membeli produk insurans dan takaful yang terdiri daripada perlindungan nyawa dan penyakit kritikal untuk ahli keluarga. Maklumat lanjut mengenai iLindung, rujuk laman web rasmi KWSP seperti tertera. Universiti perlu mengkaji keperluan mewujudkan fakulti baru yang mempunyai kaitan dengan bidang yang mendapat permintaan tinggi pada masa kini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, graduan dalam bidang tertentu khususnya program literasi kecerdasan buatan AI dan sektor teknologi tinggi perlu ditingkatkan supaya dapat memenuhi permintaan industri negara dan pelabur. Universiti masuklah kolej-kolej untuk melihat dari segi potensi dunia pendidikan pada hari. Sebagai contoh dalam bidang AI yang sekarang ini merupakan satu bidang yang tidak perlu diberikan perhatian oleh semua universiti, tetapi dari segi fokus yang perlu diberikan dalam memenuhi keperluan negara dan juga dalam dunia yang sedang kita hadapi pada hari ini, khususnya dalam konteks AI. Beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Naib Chancellor Universiti dalam negara untuk merancang penyelesaian terhadap kekangan berkenaan. Beliau kata demikian selepas program Libat Urus Menteri KPT bersama duta-duta negara luar di ibu negara. Sekretariat Tetap Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS kebangsaan akan diwujudkan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ia bertujuan menyelaras pertindihan bidang kuasa bagi mengkoordinasi pembangunan ekosistem usahawan dan PMKS. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, sekretariat tersebut akan diketuai SME Corp dan akan bermesyuarat setiap bulan dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mesyuarat telah membentangkan ataupun membincangkan 5 kertas yang dibentangkan dan antara keputusan yang telah dipersetujui adalah supaya satu sekretariat penyelarasan dan pelaporan dan tujuannya adalah untuk memastikan supaya semua dana ataupun belanjawan yang disalurkan kepada setiap agensi itu memberi kesan dan implikasi besar kepada pembangunan keusahawanan negara.
Beliau bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat MPUPK bilangan 1 tahun 2024 di Putrajaya. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mesyuarat turut meluluskan panduan pantas ESG, alam sekitar, sosial dan tadbir urus untuk PMKS dan pelan strategik PMKS 2030. Berat badan turun mendadak, sering sakit dan rasa tidak bermaya, awas anda mungkin pengidap kanser. Usah bimbang, ia boleh dirawat sekiranya pengesanan awal dilakukan. Ingin tahu lanjut? Ikuti siri kedua laporan sempena sambutan Hari Kanser Sedunia disediakan Maiza Musa Al-Bakri. Takut dan tidak ambil tahu antara sebab orang ramai tidak melakukan saringan kesihatan kanser. Namun kelewatan membuat ujian saringan boleh mendatangkan mudarat. Menurut pakar perubatan, ramai pengidap penyakit itu lambat menjalani pemeriksaan. Okey, kalau kita melihat daripada data yang 2012 hingga 2016 ni, kita seperti mana yang dilaporkan adalah pengesanan kanser pada tahap 3 dan 4 untuk kanser payudara dan juga cervical tu lebih daripada 40% lah, dah peringkat stage 3 dan 4. Manakala kalau colorectal tu dah 70%, lelaki dan perempuan dah detect pada peringkat 3 dan 4 juga. Ini adalah sangat orang kata menyedihkan. Kita masih reflect kepada kita punya masyarakat kita lah, maknanya masih literasi ataupun behavior ataupun tingkah laku untuk membuat saringan awal tu masih lagi belum orang kata cukup kuat, bagus lagi lah kan. Sama seperti penyakit lain, kanser juga boleh dicegah dan diubati. So kalau tahap 1 dan tahap 2 itu kira tahap awal, majoriti yang datang tahap awal itu insya-Allah boleh disembuhkan. Saya rasa itu satu lagi tanggapan yang salah kebanyakan rakyat Malaysia lah. Rasanya bahawa bila didiagnose kanser, pengakhirannya ialah disebabkan oleh kanser, tapi sebenarnya tak. Selain ujian saringan, kanser boleh dicegah menerusi gaya hidup sihat. Peka dan ambil tahu tahap kesihatan masing-masing. Elak terlambat. Jalani ujian saringan, kenali tanda awal kanser. Jangan putus harapan, kanser boleh diubati. Kanser boleh dicegah. Kanser boleh diubati. Assalamualaikum semua. World Cancer Day. Jom sama-sama kita melawan kanser. Marilah kita berubah demi menjaga kesihatan diri kita. Marilah kita lebih bertanggungjawab untuk kesihatan diri kita. Kanser boleh dicegah, boleh diubati. Selamat Hari Kanser Sedunia. Maiza Musa Al-Bakri, RTM.